Okay, Cik Razak, saya ada satu soalan daripada chat room kita ni, daripada pengarah KMJ kat sini. Dia tanya, pihak Genom ada anjurkan kelas ke berkaitan produk hiliran? Satu. Dan kalau macam dah buat sabun, ada ke peluang untuk kami dapatkan pengesahan keselamatan hantar ujian produk homemade ke Genom untuk yakinkan pelanggan? Okay, so dua soalan tu je kan? Dua, betul. Okay, pengarah KMJ ni. Okay, so basically Genom tak terlibat dengan any produk hiliran. So kita hanya terlibat yang kita bagi scientific data, and then tak semua barang kita boleh test. Okay, takat ni yang macam saya tunjuk tadi yang koko tadi, lepas tu kita cerita air malga, kita cerita on the cosmetic. Benda ni bila nak buat scientific data, saya jawab soalan nombor 2 dulu. Nombor 1 tu quite complicated sikit. You boleh tak apa, saya jawab nombor 2. Bila cerita on the scientific data ni, dia bergantung pada bahan. Sebab saya di approach bila minyak zaitun, okay, kita nak test minyak zaitun, kita tengok available equipment yang kita ada, and then which part kita nak tengok, baru kita boleh cerita lah benda-benda gitu. So kena datang, boleh bawa produk, and then saya tengok which available on the equipment, baru kita boleh keluar some simple report lah. Tapi tak semua produk boleh buat, bergantung kepada kekangan mesin tu sendiri, Q ke apa ke, ataupun memang tengok benda yang tak boleh detect. Okay, tak bermakna bila saya tak boleh buat, tak boleh buat langsung. Nanti saya boleh linkkan dengan a few kita punya network lah. Okay, contoh Unipack ataupun Sirim ataupun any agensi lain terlibat lah. So tengok which part you nak. Normally kena datang, boleh set appointment dengan saya, datang, saya boleh available apa benda yang ni. Cuma diingatkan, kadang-kadang saya memang lambat respon sikit. Anything, call, kalau saya tak angkat, please respon WhatsApp. Nanti bila petang saya akan check balik, ataupun besok saya akan check balik. Okay, ambil masa untuk soalan nombor 1, adakah Genom anjurkan kelas? So far Genom memang tak boleh, memang dah bukan bidang dia. Okay, cumanya saya before PKP hari tu, memang saya ada bekerjasama dengan AKM sendiri, dengan Puan Zainah juga, kita ada anjurkan kelas, dan ada a few group, okay, bukan kami, tapi ada buat produk juga. You boleh cari je. Okay, kata silap Pelekat pun dia buat. Lepas tu bawah Persatuan Kulit Negeri Sembilan, Encik Sofian, dia pun buat. Ada banyak ni dekat Johor. Cuma nanti kalau saya ada brochure ke apa ke, saya akan share dekat FB saya punya. Nanti boleh follow lah FB saya, Muhammad Razif Muhammad, muka saya lah. Nanti boleh tengok. Saya akan share mana ada kelas yang terlibat lah. And then lagi-lagi dalam bentuk PKP sekarang online, banyak benda dah. Macam last week kita ada Hari Lebah Sedunia kan. Banyak pihak pengajian macam UMT ada buat conference, Filipina, Universiti Labanas pun ada buat. So untuk produk hiliran ni nak buat online susah sikit. Sebab yelah dia nak kena praktikal hands on kan. Macam saya tadi pun, saya nak tunjuk praktikal pun saya susah. Tapi saya cuba sebaik mungkin. Dia kalau habis PKP ni, bila face to face sedap sikit lah kita nak ni. Dan saya boleh recommend lah a few group yang boleh buat. And then tak bermakna yang saya punya, ada lagi yang luar yang boleh juga buat. As long how you get the knowledge, you pusing balik. Tu siapa? Selangor, Jabatan Pertanian, Muhammad Dan. Ada buat juga banyak. So kena tengok je. Saya rasa boleh buat lah. Lagi soalan lain? Okay, saya nak tambah sikit untuk yang tanya pasal ujian lab bagi produk tu. Sebenarnya di bawah Bioeconomy Corp sendiri kita panggil Biodexus Lab. So dalam lab ni kita ada banyak lab yang diiktiraf, accredited lab yang boleh buat perkhidmatan untuk uji gaji dari segi makanan ataupun produk seperti sabun dan sebagainya. So boleh emailkan kepada saya atau BNP, nanti saya tulis di chat room kepada siapa yang inginkan perkhidmatan uji kaji lab. Okay, untuk soalan seterusnya Encik Razif, ada satu ni tanya, Tuan, di Malaysia ni boleh tak listkan syarikat yang boleh ekstrak madu atau bee bread? Okay,
Syarikat. Okey, syarikat so far saya tak pasti. Kalau ikut 2 tahun start 2 tahun lepas 2016, saya tahu saya akademik, saya ada bekerjasama akademik dulu lah, ada buat extraction. Dan takat ni you cerita on the extract madu bibrat ni untuk buat propolis lah kan? Untuk buat produk lah kan? Right? Siapa nama dia ni? Sinar Alam. Sinar Alam kan. Itu yalah, sampai sekarang saya tak pastilah. Benda tu masih dia buat ke tak. Macam saya sendiri pun saya ada buat juga skala kecil, cumanya atas kekangan on the frontliner memang tak dan nak catch up lah kan, sebab masa dah banyak komit ke sana. So Alhamdulillah kalau dah lega sikit PKP ni, dah habis diangkat untuk COVID ni, insyaAllah lah tak boleh komit balik lah. Saya buat skala kecil je untuk bantu kawan-kawan je. Nak buat skala besar memang tak mampu lah. Encik Razif, Ya? kalau ada yang berminat ataupun nak respon dekat soalan tadilah yang Sinar Alam tadi tu berkenaan dengan ekstrak tu, kalau secara homemade lah agaknya, boleh ke kita buat extraction di rumah untuk Boleh. bread ataupun propolis tu? Boleh. Macam mana cara dia tu? Tadi saya ada share yang extract tu, dia ada oil base dengan water base. Nanti saya akan pass tu Puan Ain dekat slide tu, nanti you all akan tengok bahagian extraction oil base, water base. Dia nak guna bibrat, guna propolis ke, boleh je. Dan dia ada 2 cara tadi saya kata, sama ada you guna haba ataupun you guna rendam. Masa je lah kan? Apa? Rendang? Rendam. Oh, rendam. Macerated Hari masih lagi musim raya. Dengar bunyi rendang. Rendang ni lapar. So ada soalan lain lagi tak? Ada lagi ke? Assalamualaikum, Cik Razif. Salam. Saya Ashraf Hadi. Mhm. Saya nak tanya berkaitan dengan propolis tu. Yang dimaksudkan propolis yang bahagian dalam ke ataupun yang melekat di plastik tu, apa penutup dia tu? Okey, nampak tak? Okey. Okey, this one ada agak-agak Ini Torasika. ya, Torasika. Okey, this one Torasika memang compare dengan propolis Torasika. Boleh mute dulu tak? Ashraf. Okey. Kalau tak dia bergema. Okay, so basically you can use any propolis pun. Cumanya kalau yang Itama, kalau kita kacau propolis dia, nanti dia nak ambil masa lagi untuk buat kantong madu, betul tak? So kalau boleh propolis yang Itama tu, kalau semua cukup rasa tak ada masalah. Yang jadi masalah ni Torasika. Kadang-kadang banyak gila propolis kan, tapi dia tak hasilkan kantong madu pun. So yang tu kita boleh ambil, betul tak? Lagi-lagi yang kristal, apicalis, binghami pun sama. Bila kita harvest madu dia, ada kebanyakan dia tak nak refill balik dalam kantong tu, so kita boleh ambil. So tak ada halangan pun you nak ambil on the surface ke, you nak ambil kantong dia ke apa ke, as long kena check balik, jangan kacau atau jangan melambatkan proses penghasilan madu tu sendiri. Okay, kecuali on the bibrat itself, memang you kena harvest everything A to Z lah, memang kena ambil dengan propolis sekali, kalau tak you akan tinggal. So kena tengok based on situation. Okay, yang dekat apa Ashraf, ada banyak ke production madu dekat Linggi? Cantik tu tempat kawasan tu. Alhamdulillah, setakat ni banyak juga. Madu rasa macam murah kan? Gelap. So any question, soalan lain? Ada lagi ke? Okay, mungkin kita boleh proceed dulu dengan demonstration. Cik Razif? Boleh. Okay, 5 minit saya nak ambil yang BAM tu sebab tu lagi straightforward je. Tapi resepi BAM saya tak masuk, saya kena masukkan, nanti saya email balik. Sekejap Okay, pada siapa yang lain yang perlukan slide atau video rakaman session ni, boleh emailkan dekat chat room sebelah ya. Assalamualaikum, Encik Razif. Ni tanya tentang roti lebah. Okay. Jadi, cara kita nak buat pengeringan roti lebah ni, yang mana yang paling berkesan? Cara pengeringan dia. Kalau kita guna yang mentah tu memang 3 hari dia akan berkulat.
Jadi kita nak buat dia lebih tahan lagi lah. Okay, itu saja. Okay, so untuk roti lebah ni dia ada, it's not really issue lah, kena tengok how accessibility pada equipment. Ada yang pakai oven, ada yang pakai food dehydrator, ada yang buat sendiri. So it don't have any right or wrong as long kita dapat keringkan roti lebah tu. Sebab roti lebah tu dia cepat rosak kan. Kalau kita nak habis memang kena simpan dalam peti. So kena tengok which part, as long you tak ganggu dia punya penggunaan dia. Okay, jangan kacau sangat sebab yelah beef bread tu ada satu masa tu memang terlalu banyak. Normally kalau pernah buat sampling ke Puan Faridah Kasih kat Ulu Langat tu, Peluluk Kasih tu, dia pakai like macam oven food dehydrator. Okay, dia buka dia harvest propolis dengan kantung madu, dia buka relay sikit, dia ni, lepas tu dia keringkan guna food dehydrator atau oven. Bila kering dia akan grind bagi hancur, dia masuk dalam kapsul. Macam ni lah, nampak tak? Tapi yang ni sebenarnya beef bread saya tak ada stok. Saya buat yang kunyit. Yang ni yang beef bread. Yang ni propolis. So of course kalau KKM tak lepas lah kan, nak kena ada order certification. Tapi ni kita angkat sendiri je lah. Permintaan daripada mak mertua saya, memang dia nak stok tanpa putus. So ini saya guna propolis kristal apicalis. Kalau nak buat yang Thoracea utama memang kacau lah sebab dia melekit kan. So you need to adapt. Macam saya itu saya guna liquid nitrogen. Tu Keluk Kasih dia kata dia boleh tengok YouTube Kasih tu bagaimana dia proses as rujukan lah. Dia tak ada right or wrong, as long you achieve your punya method untuk keringkan, that's it. Agak-agak harap-harap menjawab soalan je Cik Malik Okey, terima kasih. Suhu yang sesuai Cik Aziz, temperature. Okay. Beef bread ni dia very high protein. Kalau boleh jangan panas sangat lah. Kalau food dehydrator tu ada food dehydrator oven, diorang set less than 60 lah, 60 ataupun 40, tak kisah, jangan batas 100 kan. Cumanya kalau rendah sangat tu nanti kan lambat kering pula. Okay, lagi satu, Dr. Fidaus dia ada buat mesin tu, Dr. Fidaus UMP. Boleh kontak dia lah. Yang ni Kak Badia tadi dia kata dia guna 40 degree overnight 24 jam. So tengok masing-masing. Anything ni try and error, bergantung kepada equipment yang you ada lah. Okay, kalau Google kat Shopee food dehydrator, lepas dah, boleh dah kan. Nanti saya tunjuk contoh food dehydrator nanti. Saya ada certain equipment dia. Okay, Biasanya untuk bacaan tu apa Cik Aziz? Satu-satu. Siapa yang? Afzal tu. Bagi soalan. Ini tentang kapsul siapkan kita yang buat kapsul tu jangan market ataupun market ni bahaya. Market ni bukan kacau sebenarnya. Memang sekali untuk Syazwa terputus-putus, tak berapa clear soalannya. Betul kan? Kita duduk dalam hutan lah ni. Ini nasihat untuk sahabat kita untuk kapsul tu kena hati-hati lah, tak boleh overmarket sangat. Dan memang kacau benda tu sebab bila kapsul masuk ke umum. Jadi kalau boleh Encik Aziz ada ke macam mana kita dapatkan CJKKM tu, berapa kos yang diperlukan, boleh dapatkan detail sikit ke? Mungkin ada yang berminat untuk buat kapsul tu. Okey. Ada panduan. Okey. Faham soalan Afzal. Afzal duk mention ramai dah buat skala kecil-kecilan macam Keluluk Kasih pun ada buat. Cuma isu sekarang kategori propolis dia masuk di kategori yang bawah certification ML herba. So bila mana masuk herba,
Satu, tempat tu memang kena ada certification, mesti halal semua. So you tak boleh buat kat dapur lah. Okay, you kena buat dekat dedicated place yang you ada registration. That's why saya ingatkan tadi, saya pecahkan homemade dengan OEM. So the best thing kalau nak buat semua tu, you need have a modal sangat tinggi, 20-30 ribu, pergi buat kat kilang, and kilang tu akan assist you apply almost everything. So nak dapat ML ni buat apa juga, lagi-lagi dengan PKP ni sendiri kan, dia punya requirement dia akan check everything, and then in fact MGI atau bioekonomi tadi ada mention on the task lab pun, kita boleh support dengan task lab lah. Kalau tak KKM tu nanti dia akan query, you tak akan lepas. Cumanya hari ni punya perkongsian hanya cerita dia homemade. So homemade kita tak cerita kita jual dekat skala besar sangat lah kan, berapa kapasiti, cuma kita cerita dengan kalangan saudara terdekat dengan kawan je. Jangan jual orang tak kenal, nanti dia report KKM memang mati ya. Kita cerita today homemade je, homemade. So homemade tu, that's why daripada awal saya kata homemade dengan OEM. Homemade tu jangan minta certification tu kan, NOT, MAL. So in case you nak buat juga, you kena change to kilang OEM or dedicated places yang ada certification. Lagi senang you nak apply rather than yang bilik dapur you nak apply kat KKM memang banyak kerja. KKM akan minta saja halal, akan minta saja mesti. Okay, kalau kita buat OEM punya kilang, dia dah ada semua basic saja ni, dia akan apply balik atas produk tu je. So dari segi on the birokrasi tu akan kurang sikit, right? Sebab dia hanya speed up the process, application, all the requirement, documentation lagi dah halfway. Compare you nak buat daripada A to Z, lagi letih. Afzal menjawab soalan kau tak? Okey, terima kasih Zee. Faham kan? Baik. Encik Razif, Ya. nak tanya ada berkaitan dengan bibrit dan juga propolis lah sendiri kan, yang kita dah siap proses for untuk firstly jangka hayat. Kita nak confirm back, adakah benda tu jangka hayat tu kita boleh confirmkan kalau untuk research lah, research study dari segi jangka hayat propolis atau bibrit yang kita dah buat tu, ada tak yang dah sekarang ni pihak researcher dah buat? And then dari segi ukuran mengatakan bibrit tu memang firmly from research punya purpose dah mengatakan 4 jam boleh kering gunakan sekian suhu, and then macam mana kita nak ukur dia tidak rosak, macam mana tu? Okay, so frankly speaking, jawapan adalah tak ada. Tak ada. Yang betul-betul tu pun yang buat setahu saya Dr. Firdaus liquid sampah machine, that's it. So sebab sekarang ramai permintaan tinggi dekat madu tu sendiri. So bila kita nak explore a new thing, madu sendiri pun tak complete lagi. Nak buat propolis dengan bibrit, dia perlukan dana. At the end, yelah cabaran kepada researcher termasuk saya sendiri. Kalau saya nak bawa benda ni untuk nak dapat dana, dia yelah panjang cerita. So at the end, saya fikir saya buat dulu cerita homemade. The moment ada fund, ada apa, baru kita cerita on the R&D lah. Kalau kita nak tunggu benda tu complete siap baru nak buat, memang tak berjalan lah jawab dia. So memang soal jawapan dia so far memang tak ada lagi. Kalau ada pun so memang tak ada on the publication official lagi lah. Tak ada lagi lah. Itu saya boleh jawab lah. Tak ada lagi. Adakah kita punya akta makanan tu boleh guna pakai? Contoh kalau sekarang ni kita proses dari segi ukuran tu kita pun tak ada validity kata benda ni standard tak ada, contoh kan untuk bibrit atau propolis kering tu maksudnya tak ada standard dia. So means adakah kita boleh guna pakai untuk kata dari segi pengeringan untuk lain-lain punya bacaan tu boleh guna pakai? Contoh gunakan untuk serbuk kan, yang kita jual cukup kunyit apa semua, adakah tu boleh dijadikan sebagai kita punya panduan juga? So mostly yang macam saya buat ni kita akan cari yang terdekat lah. Kalau kita nak build up daripada awal, daripada kosong, memang tak akan jumpa. So contoh yang propolis tadi, yang bila kita dry, kita keringkan masuk dalam kapsul, normally kita akan
adapt based on yang terdekat. Macam yang you sebut tadi lah, kunyit ke, herba-herba lain ke. Cumanya establishment on the MPRA untuk apply MAL, dia tak ada guideline yang jelas. Tujuan dia bagus. Dia nak mengelakkan berlaku keracunan, mengelakkan ada datang bahaya. Macam kes 3 tahun lepas dekat Singapura, tunjuk langit. Bagaimana masuk dalam kapsul, dia jual dalam skala besar, orang tu buat shortcut, dia nak cepat hilang, nak cepat buang semua daripada kanser, dia makan, and the end jahanam bawah pinggang dia. So all those regulation, undang-undang, dia bukan menyusahkan sebenarnya, dia bagus untuk melindung, tapi bila terlampau rigid sangat, tak ada kekangan, and then tak ada kerjasama daripada researcher, publication semua and so on, dia jadi menyukarkan. So in the end, bila orang perseorangan or any group nak buat, dia ada masalah on the regulation, dia jadi macam renyah, and then terpaksa tinggal lah. Tapi tak bermakna kalau macam kita ni, hopefully kalau dah ada some spot sikit dah ada suara-suara, dah jadi macam keluluk lah, itulah. Daripada langsung tak ada certification, tak ada standard, tak ada my gap, bila mana kerajaan tengok ada keperluan, semua orang buat. Okay, dah satu semenanjung buat, perlu ada satu regulation yang memudahkan dan membantu. Itu wujudkan standard madu kelulut, itu wujudkan my gap. So maybe sampai satu masa kena ada pula benda-benda ni untuk produk hiliran pula, bagi saya lah. Cumanya kita tak pasti how on the government punya side macam mana, okay, untuk memudahkan lah. Kena ada some, maybe on the bioeconomy side boleh jadi satu orang tengah untuk memudahkan kesukaran yang dialami oleh peternak lah. Sebab potensi dia sangat banyak. Tapi bila cerita on the scientific study, kita cerita on the kajian-kajian, kita cerita on the regulation, dia jadi sukar. Kan kalau tengok Kak Faridah sendiri pun, dia pernah suarakan saya 2 tahun lepas, saya pun tak boleh nak cakap apa. Under government saya sendiri pun terikat. Kalau saya ada individu, kita ada banyak duit, kita dump je, kita yang boleh buat regulation tu, kita boleh approach MPRA. Tapi yelah, dah lah under macam ni, campur tak ada duit pula, jadi payah lah. Boleh saya tambah sikit Cik Razif? Boleh, tambah.